Okey, kita sambung. Okey. Untuk metod yang seterusnya, ADT, okay, untuk Q iaitu DQ. So kita tahu sebelum ni in Q gunanya untuk kita nak memasukkan data. Kita nak add data dalam Q. Sekarang ni kita nak tengok DQ. So DQ di sini dia akan remove data. Okay, dia akan remove data daripada Q. Okay. So remove and so task dia adalah remove and returns the front of the queue. So bermaksud dia bukan saja remove, so dia akan return sekali. So kalau return di sini dia akan return, ada return data type di sini, return data type. Okay, remove and return the front of the queue. So remove akan berlaku di bahagian hadapan queue. Okay. Kemudian input none, so dia tidak ada parameter. Output return either the front of the queue or null if the queue is empty. So kalau queue tidak empty, so dia akan return data. Kalau queue is empty, so dia akan return null. So di sini kita dapat tahu, okay, sekarang ni kita ada 3 data di dalam queue array. Okay, dalam queue array. Okay, so kita ada A, B dan C. So front index akan bernilai 0 dan back index akan bernilai 0, 1, 2. So bernilai 2. Okay. 0, 1, 2. Front index akan mempunyai nilai 0. Back index akan memegang nilai 2. So apabila berlaku operasi DQ, so bermaksud item yang pertama ataupun item yang terawal akan di-remove, akan dihapus. Okay, akan dihapus. So bermaksud apabila sekarang ni kita tengok front index ni dia bernilai indeks 0. So maksud item yang berada pada indeks 0 akan dihapuskan. Akan dihapuskan. So bila A dihapuskan, so nilai front index akan bertambah 1. Okay, dalam konteks ni dia akan bertambah 1 lah, daripada 0 menjadi 1. Okay, so dia akan bergerak. Okay. So nilai front index akan bertambah 1 apabila berlaku penghapusan data. Nilai back index pun akan bergerak apabila berlaku kemasukan data. Saya ulang balik, nilai front index akan bertambah 1, nilai front index akan bertambah 1 apabila berlaku penghapusan data. Dan nilai bagi back index akan bertambah 1 apabila berlaku kemasukan data. Okay, sekarang ni kita gunakan DQ, so berlaku penghapusan data. Okey. So maksud bila A di-remove, front index, okay, A sudah di-remove, front index akan merujuk kepada item yang terawal dalam current item di dalam queue. So maksud bila A dihapuskan, so B akan menjadi item yang terawal. Sebelum ni A adalah item yang terawal. So bila A dihapuskan, so B akan menjadi item yang terawal. Okay. So public void clear, so dia akan remove all entries. So maksud entry ni dia akan remove semua data yang terdapat di dalam di dalam queue array. Input tiada parameter, output pun tiada sebab tiada return data type. Kemudian is empty. Is empty, so tasknya adalah, so apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk determine whether the queue is empty. So dia akan check sama ada queue adalah empty ataupun tidak. So input none sebab tidak ada parameter. Output return true if the queue is empty. So dia akan return boolean sama ada true ataupun false. Okay, dia akan return true jika queue adalah empty dan dia akan return false apabila queue is not empty. Kemudian get front. Okay, get front. Get front, retrieve the front of the queue without changing the queue. Ini adalah task. Okay, task. Retrieve the front of the queue without changing the queue in any. Okay, in any. Apa maksudnya? Get front ni dia di dalam stack kita sebut sebagai peek, P-E-E-K, peek, untuk
dia nak retrieve saja tanpa remove. So sama seperti get front. Sama seperti get front, dia hanya nak retrieve nilai sahaja. So tetapi di sini dia akan retrieve nilai bagi nilai yang terawal di dalam queue. Dia akan retrieve nilai terawal di dalam queue ataupun dia nak retrieve nilai yang paling awal dimasukkan ke dalam queue. Contoh di sini, kalau kita tengok di sini front index akan bernilai kosong, okay, back index akan bernilai 2. So bila kita menggunakan get front, so dia akan sistem akan merujuk data yang disimpan pada indeks yang dipegang ataupun yang disimpan pada front index, iaitu dia akan retrieve A. So it will get data, okay, that hold by front index value. So front index value adalah kosong, so dia akan retrieve, so dia akan retrieve data yang ditunjuk oleh front index, iaitu A. So input null, tidak ada parameter. Output return either the front of the queue or null. So jika queue tidak empty, so dia akan return nilai. Jika queue ada empty, so dia akan return null. Okay, itu yang dimasukkan, okay, dengan get front. Okay, get front hanya retrieve saja tanpa remove. Okay, tetapi retrieve pada item yang terawal, bukan item yang terakhir. Item yang terawal yang dimasukkan ke dalam queue. Okey, untuk kemasukan data di dalam queue, okey, kita menggunakan satu formula yang khusus, okey, untuk menangani, okey, untuk handle kemasukan data dalam queue. So formula ini kita akan masukkan ke dalam method enqueue. Okay, so kita tengok dulu bagaimana dia melakukannya. Okay, back index. Okay, sekarang kita gunakan queue array. Okay, queue array. Okay, back index ini adalah formula. Back index sama adalah back index plus 1 modulus, okay, queue.link. Queue.link modulus bermaksud kita nak dapatkan baki daripada hasil pembahagian. Queue back index sama dengan item. Okay. Ini adalah formulanya. Contoh sekarang di sini. Okay. Kita ada dua keadaan. Okay. Dua senario. Okay. Sekarang ni kita ada 3 data, A, B dan C. So front index, okay, front index akan merujuk kepada item yang terawal yang dimasukkan ke dalam queue. Okay, so front index akan memegang ataupun akan menyimpan nilai indeks kosong. Dan back index akan merujuk kepada item yang terakhir yang dimasukkan ke dalam queue, iaitu back index akan menyimpan nilai indeks 2. Okay, so ini adalah formulanya. Kita menggunakan formula di atas. Just kita membuat, kita gantikan nilai sahaja. Back index sama dengan, okay, back index, apa nilai back index? Nilai back index sekarang adalah 2. So 2 kemudian ditambah dengan 1, tambah 1, kemudian modulus queue.length. Dalam kes ni queue.length size bagi queue adalah 5. Okey, 5 sebab dia bermula dari indeks kosong sehingga 4. So size queue adalah 5. So 3 modulus 5, so dia akan jadi 3. So 3 dibagi dengan 5, so bakinya adalah 3. Okay, so 3, so bermaksud nilai back index adalah 3. Ini apabila kita nak masukkan data baru. So back index akan menjadi 3. Okay, kemudian item yang baru akan dimasukkan pada queue array, okay, iaitu pada indeks 3. Okay, pada indeks 3. Okay, itu contoh. Katakan kita masukkan item D. Okay, kita nak masukkan item D. So D akan dimasukkan pada queue indeks 3. So Q akan dimasukkan pada, D akan dimasukkan pada
Q index 3. Okey. Kemudian kita tengok satu lagi keadaan pula. Okey, satu lagi keadaan. Katakan kita kita dah ada data seperti berikut. Kita dah ada data seperti berikut. So hanya ada satu available space yang boleh digunakan untuk kita nak menyimpan data. So kalau di sini bermaksud B ni akan menjadi item yang terawal disebabkan front index memegang nilai 1, indeks 1. Back index akan merujuk kepada E. So kita tahu E ni adalah item yang terakhir yang dimasukkan ke dalam Q. So back index akan memegang ataupun akan menyimpan nilai indeks 4. So apabila kita nak masukkan data ke dalam Q, still kita menggunakan formula yang sama. Contoh katakan kita nak masukkan data F. Kita nak masukkan data F. Contoh di sini sekarang ni nilai back index sekarang adalah 4. 4 ditambah 1 modulus kita tahu size Q array adalah 5. So 5 modulus 5, so 5 dibagi 5 bakinya adalah kosong. So dia akan kembali semula. So that's why disebut sebagai circular. So dia akan circle. Okay, dia akan kembali ke indeks yang awal. So maksud kosong. So maksud kalau kita masukkan F akan dimasukkan kepada Q kosong. Itu yang dimasukkan dengan in Q operation dengan menggunakan formula. Okay, so ini adalah kaedah kita menggunakan circular array. So dia akan membuat circular. Okay. Kemudian untuk deletion, so dia ada formulanya juga. Okay, kalau kita tengok di sini lebih kurang sama saja. So back index plus 1 modulus Q.link and then Q back index item. Okay, di sini prime index plus 1 modulus Q.link. Apa beza dia? Di sini kita dapatkan nilai back index lebih dahulu dan kemudian kita akan masukkan data. Di sini untuk deletion kita akan dapatkan item bagi indeks ataupun bagi data yang ditunjuk oleh front index. Okay. So kita gunakan kaedah seperti berikutlah. Okay. Contoh katakan sekarang ni B adalah item yang terawal yang kita masukkan ke dalam Q dan C ni adalah item yang terakhir yang kita masukkan dalam Q. So B ni adalah the oldest item, C ni adalah the newest item. Okay, so just kita masukkan nilai saja untuk kita nak melakukan proses deletion. Okay, contohnya. Okay, contoh sini, so kita akan retrieve dulu nilai yang terawal dengan menggunakan formula tersebut. Q prime index, nilai prime index adalah 1, so dia akan retrieve nilai yang simpan pada Q index 1. Q index 1 adalah B. So B akan diberikan kepada item. Kemudian kita tengok kalau ikut satu lagi statement, B ni akan di-remove. Okay, akan dikeluarkan. So prime index sama dengan nilai prime index iaitu prime index. Okay, prime index. Okay, sekarang kita tengok apa yang tidak kena di sini. Okay, saya ada tersilap. Okay, sekarang ni di sini digunakan prime index adalah kosong. Okay, prime index adalah 0 tambah 1 modulus 5. Okay, bermaksud di sini adalah ini adalah apa ni? Ini adalah gambaran apabila operasi DQ telah berlaku. Okay, apabila operasi DQ telah berlaku. Okay, ini saya ulang balik. Ini adalah gambaran apabila
proses DQ telah berlaku. Okay, contoh patutnya dia akan buat seperti berikut. Okay, saya ulang balik mana kan ensure. Okay. Okay. Saya kembali semula ke queue. Okay. Terus sepatutnya ni ini yang sebetulnya. Okay. C. Okay. Saya insert. Ini saya insert. Okay. Kita berhenti setakat ni dulu. Nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari.